Summary chapter 2. For this chapter, we have two subtopic. First, 2.1 inequalities. And last subtopic is 2.2 absolute values. Absolute values adalah sama juga dengan modulus. Kita tengok subtopik yang pertama. Subtopik pertama adalah 2.1 inequalities. Untuk subtopik 2.1 inequalities, kita ada lagi dua benda yang perlu tahu. Yang pertama adalah linear inequalities. Linear inequalities untuk soalan yang menggunakan x power of 1 yang paling tinggi. Dalam soalan tu dia ada x power of 1 je yang paling tinggi. Kalau kita dapat soalan pattern yang begini, x power of 1, kita just solve for x. Cari je nilai x. Find value for x. Okey, cari nilai x, itulah answer dia. Tak perlu buat apa-apa benda lain. Maksudnya dekat sini tak ada method yang kita perlu solve. Tak ada langsung method apa-apa yang kita guna. Tak ada number line, tak ada graph, tak ada table of sign, tak ada untuk linear inequalities. Okay. Tengok yang kedua pula. Dia ada bentuk quadratic. Quadratic inequalities. Quadratic maksudnya pattern soalan kita, power yang paling tinggi adalah x square. Soalan quadratic lah, soalan yang ada x square. Bila kita dapat soalan quadratic, first step, make sure kuadratik kita dalam bentuk positif x square. Pastikan dia positif x square. Baru kita solve, cari nilai x. Then kita arrange jadi dia bentuk kuadratik, factorize and find value x. Okay, mesti ada dua nilai x. Okay, step yang ketiga, dah dapat dah nilai x. Dah factorize, dah dapat dah nilai x. Jangan lupa ada method untuk digunakan untuk soalan kuadratik. Untuk soalan kuadratik, pastikan buat method. Jangan lupa. Tak buat method, answer akhir dikira salah. Okay, pastikan buat method. Okay, method yang kita boleh guna untuk soalan kuadratik ada 3 jenis. Yang pertama, sama ada kita nak guna graph. Okay, graph kita bentuk smile sahaja. Kenapa kita bentuk smile? Sebab ni kita dah pastikan awal-awal tadi dia adalah positif x square. Sebab tu graph kita bentuk smile sahaja. Okay. Then, masa kita factorize, kita kena tengok sign dekat sebelah dia. Kalau sign dia greater ataupun greater equal 0, greater lah, arti kata lain greater, kita kena lorekkan kawasan atas. Greater tu maksudnya kawasan atas. Okay, kalau graf kita, masa kita factorize tu, sign dia less than ataupun less than equal 0. Okay, bila less ataupun less than equal 0, kita ambil area bawah graf. Then conclude answer. Dah dapat method, nanti conclude answer. Okay, cara yang kedua, kita juga boleh gunakan real number line. Cara kedua, real number line. Okay, real number line mesti pastikan masa kita factorize dia greater than or equal to 0. Supaya kita punya number line sentiasa ke arah kanan sahaja. Dia akan pergi ke arah kanan je. Sebab tu dia kena pastikan dia dalam bentuk greater ataupun greater equal 0. Baru dia boleh pergi ke arah kanan sahaja. Then, kita pecahkan dia dan letak sign atas number line. Tak ada line negatif, tak ada line negatif, ada line positif. Okay, then cara nak conclude answer. Kalau masa kita factorize, answer dia greater ataupun greater equal 0. Ini kita pilih kawasan positif sahaja. Masa kita factorize, kalau dapat less than ataupun less than equal 0, ini kita pilih kawasan negatif sahaja. Dan method yang ketiga, kita boleh gunakan kaedah table of sign. Okay, table of sign maksudnya kita kena create table. Create table. Letak berapa masa kita factorize tu. Ada dua nilai dia, letak nilainya. Dan nak conclude answer, kita guna cara yang sama. Kalau dia
greater, equal ataupun greater, kita pilih kawasan positif. Kalau dia less than or less than equal, kita pilih kawasan negatif. Ni pun samalah macam number line. Cuma bezanya dia menggunakan table. Okey, metod-metod ni kamu boleh pilih nak guna yang mana satu kalau soalan tak ada inform. Kalau soalan kata by using graph, so wajiblah guna graph. Tapi sekarang ni kalau soalan tu tak ada info apa-apa, so mana-mana metod pun boleh guna. Yang mana kamu rasa senang kamu nak faham. Kita habis untuk subtopik yang pertama, 2.1. Sekarang kita tengok 2.2. Untuk 2.2, kita belajar pasal absolute values. Okay, absolute values maksudnya kita soalan yang menggunakan sign modulus. Itu absolute values. Absolute values juga terbahagi kepada dua bahagian. Absolute value yang pertama untuk sign equal. Yang modulus ada sign equal. Ini yang pertama. Okay, untuk yang kedua, melibatkan absolute values inequalities. Modulus yang ada sign greater, greater, equal, less than ataupun less than equal. Ini melibatkan sign inequalities. So ada dua bahagian. Kita tengok absolute values yang pertama dulu untuk sign equal. Okay, contoh kita ada soalan modulus x plus 1 equals to 3. Okay, untuk buka modulus, nak hilangkan lambang modulus, bracket tu, kita kena buka dia jadi satu positif dan lagi satu negatif. Okay, ayat kat tengah-tengah sentiasa OR untuk soalan absolute value yang negatif, equal. Ayat kat tengah-tengah mesti guna perkataan OR. Ini untuk soalan jenis absolute value ataupun modulus yang lambang dia equal. Memang sentiasa OR je kat tengah. Kalau tak nak buat OR pun tak apa, boleh letak koma. Koma pun boleh. Dua-dua tu diterima untuk soalan modulus equal. Okey, dia ada 4 absolute values sign equal, ada 3 jenis. Okey. Jenis yang pertama, modulus equal dengan sebelah kanan dia ada number sahaja. Number only. Okay, bila number only, kita guna kaedah basic definition. Cuma basic definition tu, maksudnya yang satu positif, satu negatif. Yang kita buka yang kat atas ni lah. Macam yang kat atas ni, kita buka dua, satu positif, satu lagi negatif. Tu maksud basic definition. Kita faham modulus ada dua nilai, satu positif, satu negatif. Itu menggunakan basic definition. Ada tak method nak solve jawapan akhir? Kan kita dah buka. Okay, bila dah buka, kita find x. Okay, ada tak method nak cari? Nak guna graph ke? Nak guna table of sign ke? Okay, tak ada Dekat sini tak ada method yang kita guna apa-apa. No method. Memang tak ada method langsung. Terus dia dapat nilai x. Okay, pattern yang kedua, kalau kita jumpa soalan modulus equals to x. Ada function. Function x. X plus 1 ke? X plus 3 ke? Janji ada x, ada function. Okay, kalau kita jumpa soalan macam ni, kita hanya gunakan basic definition juga. Pecah dua, satu positif, satu lagi negatif. Dan kita find x, cari je nilai x dia berapa. Okay, ada method ke? Tak ada method untuk kita solve soalan equal. Tak ada method. Tak boleh guna method apa-apa pun. Tapi soalan yang ada x ni, yang sebelah kanan dia ada x, kita wajib recheck. Kena recheck answer. Wajib recheck answer. Bentuk yang ketiga, kalau kita jumpa soalan modulus equals to modulus. Dalam modulus tak kisahlah ada x ke, ada number ke, jadi ternampak both side ada modulus. Okay, ini kita boleh gunakan squaring both side. Kita letak squarekan both side. Okay, masa kita squaring both side, dia akan hilang lah. Tinggal yang dalam sahaja square. Ini adalah properties untuk absolute values ataupun properties untuk modulus. Kalau modulus kita square, dia hilang modulus tu, tinggal dalam sahaja yang square. Okay, then kita find x sama juga
Lepas guna square both side, kita find X. Then last sekali, kita conclude answer. Ada method? Tak ada method juga. Perlu recheck? Tak perlu recheck walaupun sebelah kanan tu ada X. Sebab dia dua-duanya modulus. Bila dua-dua modulus, tak perlu recheck walaupun ada X. Senang cerita, untuk absolute value ataupun soalan modulus yang sign dia equal, tak perlu ada apa-apa method. Tapi kalau kamu jumpa soalan modulus yang sebelah kanan dia ada X, bukan modulus both side, tapi sebelah kanan tu ada X, kena recheck answer, jangan lupa. Okay, dan kita masuk yang kedua, absolute value ataupun modulus yang melibatkan sign inequalities. Sign greater, sign less, sign greater equal, less than equal. Untuk apa-apa soalan modulus, tak kisahlah dia sign equal ke, sign inequalities ke, kita kena pastikan positif modulus sahaja di sebelah kiri. Kena arrange positif modulus sahaja di sebelah kiri. Tak boleh dia berada di tengah-tengah ataupun ada nombor lain depan dia. Tak boleh. Mesti positif modulus sahaja di sebelah kiri. Okey. Then nak solve dia, kita menggunakan kaedah Gola. Nak buka dia, guna Gola. Kalau jumpa sign greater equal, so kita guna word or. Kalau kita jumpa less than equal, kita guna word and. Dan wajib letak word tu kat tengah-tengah. Mesti menggunakan konsep Gola. Okey, lepas tu method yang digunakan selepas dah pecah dua, kena letak perkataan or ataupun and. Wajib letak or ataupun and. Lepas tu kita find X. Okay, then kita kena conclude answer menggunakan method number line sahaja. Dekat Gola ni, modulus yang ada sign inequalities, tak ada method lain. Kita hanya guna number line sahaja. Number line yang gunakan konsep and dengan or, intersection ataupun union. Okay, saya ulang balik. So make sure kita kena susun positif modulus di sebelah kiri. Ni yang pertama. Lepas tu kita pisahkan answer, kita akan konsep Gola. Then wajib tulis dia or ke dia and. Depend pada sign kita. Okay, dah pecahkan, baru kita find X. Dah dapat X, jangan lupa conclude answer sebab X yang kamu dapat tu bukan lagi answer. So kena conclude answer balik menggunakan method number line sahaja. Di mana or untuk union and untuk intersection. Okay, itu sahaja untuk chapter 2.